Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, para muslimin, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama kita bersolat jemaah dan menyambung kembali pengajian kita membicarakan tentang fiqh solat berjamaah. Walaupun pada malam ni anak-anak kita tak ada lah malam ni. Kita ni sebenarnya tumpang anak-anak kita kan. Tapi malam ni kita ambil kelas anak-anak kita lah. Jadi tak apalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dengan keterbatasan kehadiran kita, penjarakan yang kita kena lakukan dan masa kita pun insya-Allah cukup masuk waktu isyak kita kena berhentilah kan kalau ikut peraturannya. Dalam pertemuan kali terakhir dahulu, dalam catatan saya pada 2 bulan Mac 2 bulan 3 kita PKP 18 kan, 18 Mac itulah kali terakhir kita berjumpa di sini. Dan sekarang ni kita bertemu lagi lebih kurang 3 bulan dan kita sambung kembali perbincangan kita pada ketika itu membicarakan tentang adab-adab makmum, apa yang berkaitan dengan makmum dalam solat berjemaah ini. Maka selingan balik sedikit di antara yang kita telah bincangkan, yang lupa dah sebab dah 3 bulan dah kan. Di antara kita telah bincangkan tentang adab makmum hari itu, iaitulah untuk mendapatkan fadilat solat berjemaah itu, seorang makmum dia sekurang-kurangnya dia sempat menyertai imam itu asalkan imam itu belum lagi menghabisi solatnya walaupun sekejap. Dalam kitab Fathul Mu'in dia sebut sekira-kira imam itu belum menyebutkan kum pada Assalamualaikum. Kan? Belum menyebutkan kum pada Assalamualaikum, tiba-tiba dia sempat takbir Allahu Akbar. Dia datang imam duduk tahiyat akhir dah. Imam baca tahiyat akhir dah, fil alamin innaka hamidum majid dah, dia baru sampai. So bila dia baru sampai dia pun Allah saja, imam pun assalam kan. Tapi bila imam baru assalam, dia dah Allahu Akbar, sempatlah dia masuk. Mana dia dapat fadilat berjemaah itu sebab belum lagi imam menyebutkan Assalamualaikum, belum sebut kum lagi. Kalau setiap imam sebut Assalamualaikum, dia dah kan, sempat lagi dapat fadilat berjemaah itu. Cumanya tak samalah fadilat dia dengan orang yang sampai awal ya. Tetapi dia masih lagi dapat kedudukan sebagai status orang yang dapat fadilat berjemaah. Jadi asalkan mendapat bersama imam walaupun sekejap, asalkan imam belum memberi salam, dan memberi salam itu kadar dia macam mana sebelum menyebut perkataan terakhir pada salam itu, Assalamualaikum kan. Baik, perkataan terakhir pada Assalamualaikum lah, warahmatullahi itu sunat kan. Jadi kalau kita Assalamualaikum saja pun dah sah lah, tapi warahmatullahi itu sunat, tapi tak disunatkan sama wabarakatuh, tak disunatkan lanjutkan. Kemudian kita telah bincangkan juga tentang berniat mengikut imam. Ni flashback balik lah sebelum kita nak masuk terjemahan ni. Berniat mengikut imam. Seorang makmum itu dia mesti kena berniat mengikut imam untuk mengesahkan solat berjemaahnya. Kalau dia tak berniat mengikut imam,
solat jemaah dia bukan kata tak sah, tapi kemungkinan untuk batal tu peluang cerah. Kan, peluang cerah. Kalau dia ikut juga imam. Pasal apa? Pasal kalau dia tak berniat mungkin imam, tetapi perbuatan dia ikut imam. Perbuatan dia ikut imam, maka kalau berlaku keadaan-keadaan di mana dia berhenti tanpa sebab, menunggu tanpa sebab apa? Menunggu kerana mungkin nak ikut perbuatan imam, tapi dalam hati tak niat ikut imam. Kan, dia dah habis dah baca Fatihah, kan, ataupun dia surah pun dia baca dah habis dah, tak ada apa nak buat, tunggu imam tak rukuk lagi, dia tunggu saja, tunggu pasal apa? Nak rukuk bersama imam, walhal dia tak berniat mengikut imam. Tunggu tu di situ yang boleh jadikan batal tu. Pasal apa? Tunggu tanpa sebab apa? Nak kata sebab apa? Sebab kamu makmum, kamu bukan berniat mengikut imam. Oleh kerana itu kena berniat mengikut imam. Jadi kalau nak ikut juga waktu tu dalam takbiratul ihram tadi tak niat, tapi nak ikut juga, niat waktu tu, niat waktu tu juga kan, kalau nak ikut juga, tetapi luputlah fadilat berjemaah dia dapat keberkatan saja. Lebih sikit lah daripada orang sembahyang seorang diri kan. Berkat kita pun tak tahu. Tanya saya macam mana berkat tu banyak mana, tak tahu. Saya pun tak tahu nak abang banyak mana berkat tu. Dalam kitab fiqh dia sebut dia luput fadilat berjemaah, tapi dia dapatlah keberkatannya. Oleh kerana itu kena niat menjadi makmum itu dalam takbiratul ihram. Ada beberapa perkara walaupun kita katakan niat dalam solat itu hanya yang fardunya ialah qasad ta'arud ta'yin, iaitu nak sembahyang fardu apa kan, kita katakan itu tiga benda asas yang mesti dihadirkan dalam niat. Tetapi kalau kita berjemaah kena tambah satu lagi dalam takbiratul ihram dia, iaitu kalau kita makmum. Tapi kalau kita imam tak perlu tak wajib dalam takbiratul ihram kan. Jadi imam ni kalau dia niat menjadi imam di luar daripada takbiratul ihram, dia dapat juga fadilat berjemaah. Kalau imam dia niat jadi imam masa dia rukuk baru dia nak jadi imam, tadi terlupa nak jadi imam kan. Dah rukuk baru teringat, masa rukuk tu teringat tak nak jadi imam, dia niat jadi imam waktu tu, dia dapat fadilat berjemaah. Tapi bermula daripada situlah, bermula daripada dia niat itulah dia punya markah berjemaah dia tu dicantikkan, bermula daripada dia mula niat itu. Tapi kalau makmum di luar daripada takbiratul ihram tak dapat fadilat berjemaah, cuma dapat keberkatannya sahaja. Wallahu alam. Saya pun tak tahu nak cerita keberkatan dia tu macam mana, tapi dia sebut berkat ni tentulah benar baiklah kan. Cumanya dari sudut nilai fadilat yang kita 27 tu luput. Oleh kerana itu hendaklah kita berniat dalam takbiratul ihram. Sama juga qasad ta'arud ta'yin. Tapi kalau kita berniat, kalau kita sembahyang qasar pula, kena dihadirkan dalam takbiratul ihram juga. Kalau kita sembahyang qasar kan, qasar itu kena hadir dalam takbiratul ihram. Kita nak sembahyang qasar ya. Kalau kita sembahyang jamak tak hadir dalam takbiratul ihram tak apa, jamak. Jamak ni asalkan hadir, kalau jamak takdim asalkan kita hadirkan dalam sembahyang itu sebelum bagi salam. Kita niat nak jamak tu dalam sembahyang sebelum bagi salam, kalau jamak takdim. Tapi kalau qasar kena dalam takbiratul ihram. Sebab itu kadang-kadang kita ni nak atur niat ni panjang sangat, jadi sampai takbir pun tak masuk kan. Kan orang yang profesional tak apalah, macam kita ni insya-Allah dia boleh kan. Kadang-kadang orang baru ni nak ajak dia nak atur niat solat jamak. Saja aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat dijamakkan dengan asar, apa dia kata panjang, jadi tak masuk takbir itu, tak masuk takbir. Okey, kalau begitu tak masuk, niat qasar dulu sudahlah dan takbiratul ihram tu qasar dulu kan. Saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat, qasar pun tak masuk tak apalah, 2 rakaat pun tak apalah. Pasal apa? Janji 2 rakaat tu faham kita qasar sudah kan. Jadi saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Jadi dia faham 2 rakaat tu ialah qasar kan. Hak tu ya, dan Allahu akbar habirlah, tak ada nak ada yang lain kan. Adalah sembahyang fardu zuhur qasar ta'arud ta'yin ada kan. 2 rakaat tu ialah qasar tu kan. Qasar tu kena ada, ataupun qasar 2 rakaat. Tak sempat nak niat jamak tak apa, di luar tak apa kan. Qasar tu kena dalam takbiratul ihram. Jamak asalkan belum bagi salam. Kalau jamak takdim, kalau jamak takdim, jamak takhir lagi mudah. Jamak takhir tak gaduh niat pun dalam sembahyang, jamak takhir. Tapi kita dah besar niat lah kan. Jamak takhir ni niat jamak dia ialah di luar sembahyang, iaitulah ketika mana kita dalam waktu yang pertama tu
kita tak mau nak sembahyang zuhur dalam waktu zuhur lagi, kita niat siap-siap sambil doa kita pun boleh niat kita dalam hati, aku nak jamakkan sembahyang zuhur ini dengan sembahyang asar nanti dalam waktu sembahyang asar. Itu niat jamak takhir. Bila kita dah niat begitu, adalah niat kita nak jamak takhir, nanti bila sampai saja waktu asar nanti kita pun nak sembahyang zuhur kan. Waktu itu tak payah hadir lagi dah jamak dalam sembahyang kita, sebab syarat niat dia ialah ketika waktu yang pertama. Tapi biasanya kita duk belajar ni, kita niat juga kan, tak apa, tak ada masalah kalau kita niat juga. Tapi kalau kita dengan sebab niat itu menyebabkan lambatnya nak masuk takbiratul ihram kita dah faham dah syarat untuk niat jamak takhir itu, tempat untuk niat jamak takhir itu adalah dalam waktu yang pertama tadi ni, bukan dalam solat itu kan. Tapi kalau dia niat dalam solat boleh tak? Boleh kan, tapi tak dituntut dalam solat sebagai satu syarat untuk sahnya. So bila dia niat dah dalam waktu yang pertama tadi, dia cuma niat sembahyang biasa je lah kan. Kalau qasar, kena qasar lah kan. Kalau dia memang qasar kan, Allahu Akbar saja aku sembahyang fardhu zuhur qasar 2 rakaat, tak ada, tak hadirkan lagi lah jamak takhir ke apa, tak hadir, sah lah sebab jamak itu dah diniatkan dalam waktu yang pertama. Tapi kalau jamak takdim dalam solat yang pertama, itu beza kan. Jamak takhir dalam waktu yang pertama, jamak takdim dalam solat yang pertama. Baik. Itu tempat niat. Saja sentuh macam mana tersentuh bab jamak, bab qasar ni. Balik kepada tadi. Niat untuk mengikut imam itu dihadirkan dalam takbiratul ihram bagi mendapatkan fadilat berjamaah. Baik, kalau seorang itu dia tidak berniat mengikut imam, kemudian dia ikut juga imam, maka kalau menyebabkan berhenti yang lama, maka batallah solatnya. Dalam kitab syarah kepada Fathul Muin disebut, kita terkeluar, tak termasuk, dia kata wa kharaja iza tabahu min ghairi intizar. Tapi kalau dia ikut imam, perbuatan dia ikut imam, hati dia tak niat ikut imam, dalam niat tadi tak niat ikut imam, tapi perbuatan ikut imam, tetapi semasa mengikut itu tidak menyebabkan dia kena tunggu apa-apa. Kebetulan time tu dia nak rukuk, time tu lah imam rukuk kan. Time tu dia nak sujud, time tu lah imam sujud, sama kan. Jadi walaupun dia tidak berniat mengikut imam, maka tak batal solat dia. Cumanya dia dapat sembahyang seorang diri lah. Cuma kebetulan nampak dia ikut imam kan. Begitu juga au ba'dan tizar ghair tawil, ataupun kalau dia tunggu juga, tapi tunggu tu tak lama pada huruf, sekejap saja, pada hurufnya tak lama kan. Maka kalau setakat dia baru habis saja Fatihah, tunggu sekejap, kita dalam 10 second tu baru imam pun rukuk, itu tunggu tak lama lah, kita kata kan, tunggu tak lama, mesti tak batal lagi lah. Tapi kalau tunggu yang lama ni macam mana? Ada setengah ulama dhabitkan, kalau lama tu kalau tunggu baca Fatihah pun boleh habis, tu lama kan. Kan kalau sambil berdiri tu, kalau duduk sampai baca tahiyat pun boleh habis, tu kira lama kan. Baik. Kemudian itulah flashback balik yang kita bincang dulu. Maka tajuk yang hari ni betul-betul ikut kita punya silibus dia ialah betul yang ni yang kita bincang, orang yang tidak berniat makmum tetapi mengikut imam pada perbuatan solatnya. Ini tajuk dia, dah cerita dah tapi tak baca. Baik. Jika dia tidak berniat mengikut imam dan tidak juga berniat solat seorang diri dengan melakukan takbiratul ihram secara mutlak, maka solatnya dikira sebagai solat seorang diri. Dia semayang, dia ada qasad ta'arud ta'yin lah kan. Sebab masa kalau kita semayang seorang diri, tak ada tuntutan dalam niat kita saja aku semayang fardhu zuhur seorang diri, ada ke kita niat itu? Tak ada kan, tak ada tuntutan tu. Tapi kalau kita mengikut imam lah, kena ada tuntutan tu mengikut imam. Kalau kita semayang seorang diri, tak hadir dalam hati kita aku semayang seorang diri pun jadi juga semayang tu kan. Jadi tak perlu nak menghadirkan. Jadi itu sebab dia kata kalaulah dia tidak berniat mengikut imam, tak juga berniat seorang diri. Tak juga berniat seorang diri. Macam mana tu? Dia jadi konflik dia pasal apa? Dalam hati tak niat ikut imam tetapi perbuatan ikut imam. Jadi itu yang disebutkan tak niat seorang diri tapi perbuatan ikut imam kan. Maka jadi solatnya itu dikira sebagai solat seorang diri, solat sendiri je lah kan. Dalam hal ini jika dia mengikut perbuatan imam tanpa memperbaharui niat, maka menurut pendapat yang sahih solatnya batal sekiranya dia menanti dengan lama untuk rukuk. Saya dah cerita dah, baru cerita sekejap tadi. Untuk rukuk, untuk sujud dan selainnya bersama imam,
kerana dia menghubungkan dirinya dengan orang yang bukan menjadi imamnya. Oleh itu, ia samalah seperti orang yang menghubungkan perbuatan dirinya itu dengan orang yang tidak solat. Dia lebih kurang macam dia turut orang yang tak solat walaupun imam tu solat. Oleh kerana imam tu tak dianggap sebagai ada kaitan dengan dia, tetapi dia ikut juga. So macam dia ikut orang yang tak solat lah, ibarat dia begitu kan. Oleh kerana itu, kalau lama penantiannya, maka batal lah solatnya. Jika kebetulan pergerakannya sama dengan pergerakan imam, atau jika dia tidak menanti dengan lama untuk rukuk, sujud dan selainnya bersama imam, atau jika penantiannya hanya sekejap sahaja untuk bersama imam dalam pergerakan seterusnya, maka solatnya tidak batal. Jadi kalau kata dia tak berniat ikut imam, tetapi dia rukuk bersama imam, dia sujud bersama imam, tetapi tunggu sekejap. Contohnya imam rukuk, dia belum rukuk, dia sepatutnya rukuk, maka dia tak rukuk lagi, tapi dia nanti. Tapi dia menanti tu tak lama pada uruf. Kemudian imam pun rukuk, dia ikut, maka tak batal kalau tak lama pada uruf. Jadi saya beritahu tadi, pada uruf ni sebenarnya kita lah nilai uruf kan, tetapi oleh kerana kita tak pandai, maka setengah ulama buat dhabit untuk kita lah. Kalau kata tunggu tu sampai boleh baca Fatihah boleh habis, tu jadi lama lah kan. Kalau masa berdiri lah kan, kalau masa duduk, kalau boleh baca tasyahud habis, tu kira lama lah kan. Itu yang perlu dilakukan oleh makmum, iaitulah dia berniat mengikut imam. Dia mesti berniat mengikut imam. Kalau tak berniat, maka jaga-jaga. Kalau menyebabkan penantian yang tidak ada sebab, yang menyebabkan penantian itu lama, batal solatnya. Kemudian seterusnya, makmum merasa ragu apakah dia telah berniat mengikut imam atau tidak di pertengahan solat. Tengah-tengah solat kan, tiba-tiba dia jadi sangsi, aku niat ikut imam ke tak niat tadi, kan. Jika di pertengahan solatnya dia merasa syak sama ada dia telah berniat mengikut imam atau sebaliknya, maka dia tidak boleh mengikut imam kecuali jika diniatkan pada masa itu untuk mengikut imam. Jadi kalau kita tengah-tengah, kita ni kadang-kadang syaitan ganggu kita kan, syaitan ganggu. Dah semayang dah, takkan nak berhenti pula kan. Dah semayang dah, tiba-tiba tengah-tengah dah habis waladhdallin amin, tiba-tiba dia mai kan tu. Aku niat makmum ke tak niat tadi? Dia mula kan. Dia mula syak dah. So kalau berlaku begitu pada kita, waktu tu juga kita niat aku ikut imam. Senang cerita kan. Nak mengelakkan daripada penantian lama menyebabkan batal. Kalau kita tak berniat balik waktu itu, maka dia ibarat macam kita tak berniat mengikut imam lah kan. Jadi terus niat waktu tu juga kan. Terus niat waktu bila sampai kesangsian itu kan. Kemudian makmum merasa ragu apakah dia telah berniat mengikut imam atau tidak setelah selesai solat. Tadi tengah-tengah solat. Kalau tengah solat kita tiba-tiba ragu, aku niat ikut imam ke tak niat ni? Waktu tu juga niat. Niat waktu tu juga nak menyelamatkan solat kita tu daripada menyebabkan batal kalau kita tunggu lama, kan? Tapi kalau dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah habis bagi salam dah, sudah sembahyang dah, baru tiba-tiba ragu-ragu, aku niat ikut imam ke tak tadi? Kalau dah selesai solat, jika dia mengikut imam hingga selesai memberi salam dan setelah itu dia merasa syak adakah dia berniat mengikut imam, maka solatnya sah. Sudah sembahyang, kita jangan pedulikan lagi. Kalau setakat syak niat mengikut imam, berbeza kalau bi khilafi syak fi aslin niyah, syak pada niat semayang tu sendiri. Kalau syak pada niat sudah semayang, aku niat semayang kan tadi, itu dia menjejaskan kalau syak pada niat semayang ya. Jadi kalau setakat syak pada niat mengikut imam setelah selesai semayang, maka abaikan saja, semayang kita itu telah pun sah. Kemudian solat di belakang orang yang menjadi makmum, kita laju-lajulah kan. Solat di belakang orang yang menjadi makmum, dah ramai sangat jemaah, kita datang-datang, kita ikut makmum tu, bukan kita ikut imam. Makmum tu sedang ikut imam, kita pergi ikut dia pula, niat ikut dia, kita jadikan dia sebagai imam kita. Itu maksud ikut dia. Solat dengan mengikut orang yang sedang menjadi makmum tidak sah menurut ijma'.
mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahawa Nabi SAW solat semasa baginda sakit dan Abu Bakar mengikut solat Nabi sementara orang ramai mengikut solat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebenarnya bermaksud semua mereka mengikut Nabi SAW, tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu memperdengarkan takbir kepada mereka. Ini diceritakan dengan jelas melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyebutkan dan Abu Bakar memperdengarkan kepada mereka akan takbir. Jadi ada hadis menyebutkan ketika mana Nabi SAW gering, sakit, maka Nabi SAW mengimamkan juga dalam keadaan uzur itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu solat mengikut solat Nabi, dan disebutkan manakala orang lain ikut solat Abu Bakar. Bukan maksudnya mereka menjadikan Abu Bakar imam, tetapi oleh kerana tak dapat nak dengar, Nabi sakit, nak dengar suara pun barangkali tak kuat, maka Abu Bakar lah memperdengarkan pergerakan-pergerakan itu. Macam kita ikut mubaligh lah, kan, mubaligh. Bukan kita mubaligh untuk imam kita, kan. Mubaligh orang yang tolong angkat suara dengan takbirkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sebab mikrofon tak ada, kan. Imam tak kuat suaranya, maka mubaligh. Mubaligh ni boleh saja pada setiap saf, kalau dah tak mampu untuk memperdengarkan kepada orang yang belakang. Kalau keperluan untuk setiap saf ada mubaligh, kalau ada keperluan boleh saja, kan. Tapi bukan kita ikut mubaligh itu. Mubaligh itu ialah menyampaikan daripada pihak imam. Itu maksud dia. Yang maksud tak boleh ikut makmum ni bukan, kalau kita ikut makmum sebagai panduan tak apa, sebab kita duduk di belakang saf, kita tak nampak imam, suara imam pun tak dengar. Maka yang itu salah satu daripada disiplin solat berjemaah, iaitulah syarat untuk sah solat berjemaah ialah mengetahui pergerakan imam. Dan mengetahui pergerakan imam itu kita dah bincangkan dulu. Diketahui dengan cara kita melihat imam, ataupun kita mendengar imam, ataupun kita melihat orang yang mengikut imam. Kalau kita jauh, kalau kita melihat orang yang mengikut imam, sebagai contoh kita berada di saf yang belakang, imam kita tak nampak, suaranya kita tak dengar, maka kita ikut saf yang di depan kita. Itu yang panduan kita buat. Maka itu pun dikira sah dah. Syarat mengetahui pergerakan imam tu boleh, walaupun kita tak nampak imam, walaupun kita tak dengar imam. Kita jadikan saf yang di depan kita tu sebagai panduan. Tapi dalam hal itu bukan maknanya kita jadikan dia imam kita, kan. Dia panduan kita, kan. Walaupun begitu, kalau oleh kerana dia panduan kita, kita tak boleh rokok ataupun sujud sebelum dia, sebab dia jadi panduan kita. Makmum depan tu jadi panduan kita, kan. Itu bukan maknanya menjadikan dia imam. Yang maksud tak boleh ni ialah memang niat dalam hati tu jadikan makmum tu sebagai imam dia. Yang tu yang tak sah tu. Baik, seterusnya, makmum menentukan peribadi imam yang hendak diikut dalam niatnya. Macam-macam passion orang niat dia. Kita ada besar niat saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam, gitu lah kita niat, kan. Ni ada juga orang yang ada passion saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kita Ustaz Muhib. Nama Ustaz Muhib kita. Mengikut Ustaz Muhib. Saja dia nak tambah dia tak, kan. Mengikut Ustaz Muhib. Boleh tak? Boleh niat begitu, kan. Tapi kalau tiba-tiba ustaz lain yang jadi imam, dia pergi takyin begitu, tak sah. Dia gatai-gatai pergi takyin, pergi tentukan, kan. Boleh tak dia nak takyin? Boleh kalau kena betulnya orang tu, ditentukan orang tu betul, tak apa, sah, kan. Tapi buat ditentukan tiba-tiba orang lain yang jadi imam, kan. Jadi janganlah duk menyusah-nyusahkan benda yang tak disuruh kita nak buat juga, kan. Walaupun begitu, mengapa fuqaha bincangkan dia? Oleh kerana benda itu tak lari daripada, masih lagi dalam lingkaran yang dikira sah. Fuqaha bincangkan juga, kok ada orang buat macam tu, kan. Bincangkan juga dari sudut hukum dia. Maka bagaimana kalau makmum tentukan peribadi imam yang hendak diikut dalam niatnya? Jika makmum menentukan imamnya lalu tersilap, maka hendaklah diperhatikan. Jika dia tidak mengisyaratkan kepada imam, sebaliknya menentukan kepada diri imam itu sendiri, seperti dia berniat mengikut si Zaid dengan menyangka bahawa imam itu ialah Zaid, tetapi ternyata imam sebenarnya ialah Umar, maka solatnya tidak sah kerana dia mengikut orang yang tidak ada. Ini samalah seperti orang yang menunaikan solat jenazah dengan menentukan diri si mayat lalu dia tersilap, maka solat jenazahnya tidak sah. Kalau dia menentukan imam tu
peribadi sendiri, bukan dia menentukan imam yang hadir ni. Kalau dia menentukan saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam yang ada ni, dia tentukan juga. Tetapi umumlah imam yang ada depan tu kan, ini dia siap sekali dengan nama sekali kan, siap sekali dengan nama sekali, tentukan Zaid, aku ikut Zaid, rupanya Umar yang jadi imam, tak sah kan. Sama juga sembahyang jenazah pun, saja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam contohnya kan. Tiba-tiba dia namakan pula jenazah itu, orang tak suruh namakan pun, dia pergi nubuh nama pula jenazah tu kan. Kena hari tu ada 2 jenazah, orang dah tunggu hari ni ada 9 jenazah. Rupa-rupanya sampai jenazah perempuan dulu kan. Dia dengarkan jenazah hak lelaki yang dia tunggu, dia pun saja aku solat ke atas jenazah Muhammad. Rupanya Minah rupanya kan. Tak sah lah pasal dia tentukan nama, kena pula jenazah yang lain. Oleh kerana itu jangan senang cerita tadi tentu-tentu lah, tak disuruh kita tentu-tentu pun kan. Kemudian orang yang baru masuk mendapati orang yang akan diikutnya solat sambil duduk. Kita orang yang solat berdiri boleh tak ikut orang yang solat duduk? Boleh. Boleh kita ikut orang yang solat duduk kalau orang itu duduk memang dia ada uzur kan, dia ada uzur, lalu dia sembahyang. Maka imam yang duduk dia boleh mengimamkan orang yang makmum yang berdiri. Tak ada masalah kalau kita ikut dia daripada awal, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita mengetahui bila masa dia duduk, bila masa dia berdiri kan. Bila masa posisi berdiri dia tu duduk, sebab kita ikut dia dari awal. Tapi kalau kita datang tengah-tengah kan, dia ni berdiri ke duduk, dia sedang baca Fatihah ke dia sedang baca tahiyat, kalau tak kita pun tak pasti kan. Tapi kita tahulah dia tu memang sembahyang duduk, dia memang tak boleh berdiri kan. So kita datang, kita dah kenal dah Abang Mat tu memang dia sembahyang duduk, dia uzur, dia tak boleh berdiri. Kita datang tengah-tengah dia dah tengah sembahyang dah. Jadi kita pun nak ikut dia. So kalau kita nak ikut dia, kita nak kena tahu dulu sekarang ni dia berdiri tu berdiri untuk berdiri ke berdiri untuk duduk kan. Dia duduk tu duduk untuk berdiri ke duduk untuk duduk kan? Jika seorang masuk dan mendapati seorang sedang solat sambil duduk, lalu dia merasa sangsi, apakah orang yang sedang solat itu sedang melakukan tasyahud atau sedang melakukan rukun qiyam kerana tidak berupaya berdiri, maka dalam hal ini adakah dia boleh menjadi makmum kepadanya? Begitu juga dalam masalah jika dia melihat orang itu sedang solat ketika waktu gerhana, lalu dia rasa sangsi, dia rasa ragu, adakah solat yang ditunaikan itu ialah solat gerhana atau solat yang lain? Dia ada 2 kes. Satu, orang sembahyang sambil duduk, dia datang tengah-tengah dah, lalu dia ragu. Kalau dia tahu tak apa, contohnya masa dia nak masuk tadi, dia nampak kawan tu baru sudah bangun daripada sujud sebagai contoh kan, ataupun dia nampaklah kata kawan tu baru rokok contoh, dia tahulah pergerakan imam tu. Kalau tahu tak apa, tapi kalau dia masuk tengok dah duduk dah, tak tahu duduk tu duduk untuk berdiri kan duduk untuk duduk, tak tahu, maka tak sah. Kalau dia ragu, kalau dia tahu tak apa, kalau dia ragu ini duduk untuk berdiri ke duduk untuk duduk, maka dia ikut juga tak sah. Sebab apa? Sebab tak tahu kedudukan imam duduk tang mana lah ni kan. Jadi tak sah dia ikut. Sama juga bila dia masuk waktu tu berlaku gerhana matahari atau berlaku gerhana bulan, tiba-tiba ada orang sembahyang, maka dia kalau dia yakin mereka tu tak sembahyang gerhana, tak apa. Masalahnya dia ragu, mereka ni sembahyang gerhana ke sembahyang fardu kan. Lalu dia ragu. So bila dia ragu, dia tak boleh ikut kan. Dia tak boleh ikut. Sebab apa? Mungkin kita kata sembahyang gerhana pun ada tiga macam, tiga jenis kan. Satu kita sembahyang macam sunat biasa aja kan. Satu lagi kita sembahyang yang rokok 2 kali pada 1 rakaat itu tetapi bacaannya panjang. Satu lagi kita sembahyang yang rukuk 2 kali pada 1 rakaat tapi bacaannya sederhana macam biasa saja kan. So 3 keadaan. Walaupun ada 3 keadaan tetapi kita tak tahu dia sembahyang hak jenis mana. Kalaulah kita ragu dia sembahyang gerhana kan. Entahkah dia sembahyang yang ada 2 rukuk pada 1 rakaat kan. Maka kita sembahyang zuhur. Mana nak boleh tak sama berbentuk. Di antara syarat untuk sahnya pengikutan itu ialah mestilah sama bentuk solat imam dengan solat makmum. Beza rakaat tak apa, tapi perbuatan sembahyang tu mesti sama. Beza rakaat tak ada masalah kan. Kita sembahyang orang yang sembahyang 4 rakaat ikut orang sembahyang 2 rakaat, tak apa kan. Sembahyang zuhur ikut orang sembahyang subuh sah. Bezanya cuma rakaat tapi perbuatan solat sama.
Tapi kalau perbuatan solat tu berbeza, kita sembahyang zuhur ikut orang sembahyang jenazah, tak boleh. Kan, sebab sembahyang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Maka demikian juga kalau kita sembahyang fardu mengikut orang yang sembahyang gerhana, di mana sembahyang gerhana tu dia ada 2 rukuk pada satu rakaat, kan. Yang sembahyang, walaupun kita katakan sembahyang gerhana tu ada yang boleh buat secara biasa, tetapi mana kita tahu, kalau kita ragu-ragu takkan dia buat yang gerhana yang 2 rukuk tu, maka tak boleh kita ikut kalau timbul keraguan. Baik, ada lagi masa sebab ini saya ni agak panjang sikit. Imam terlupa baca Fatihah. Kan, imam terlupa baca Fatihah, ni masalah ni agak kompleks ni masalah ni, kan. Masalah ni kalau makmum tak tahu tak apa, makmum tahu sebab sekarang ni kan mikrofon ni, kan. Mikrofon ni kita dengar. Kita dengar sikit-sikit tahulah kata imam tak baca Fatihah, kan. Macam mana makmum tahu? Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Kita dengar dia baca doa iftitah tu, kan, kita dengar, kan. Wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita dengar pasal dia pakai mikrofon, kan. Kita dengar, kan. Ni sembahyang yang bacaan sir, bacaan perlahan, kan. Contoh main zuhur, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika wa umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar, rukuk terus. Dah kabut kita. Bila masa dia baca Fatihah, kan. Dia habis doa kita terus dia rukuk. Makna kita tahu bahawasanya imam tak baca Fatihah. Ya, so bila kita tahu imam tak baca Fatihah, macam mana keadaan dia tu, kan. Baik. Kita baca. Imam terlupa membaca Fatihah. Apabila makmum menyedari bahawa imam tidak membaca Fatihah pada rakaat pertama, kemudian imam terus rukuk dan sujud, maka makmum tak boleh mengikut perbuatan imam tu. Makmum tidak boleh mengikut perbuatan imam. Farouk ada buku. Jumpa muka surat dah? Farouk, jumpa muka surat dah? Jumpa. Baik. Makmum tak boleh ikut perbuatan imam tu. Makmum tak boleh ikut perbuatan imam walaupun dia sendiri telah membaca Fatihah, walaupun makmum baca Fatihah, kan. Macam mana makmum baca Fatihah? Tadi kita buat contoh, imam baca doa iftitah. Kita biasa orang Melayu panggil doa iftitah, dalam Arab dia panggil doa istiftah, kan. Baik, tak apalah, sama jelah. Makmum tu bila dia takbir, dia terus tak baca doa iftitah, dia terus baca Fatihah, kan. Dia terus baca Fatihah. Imam pula baca iftitah dulu, tapi sambil-sambil tu dia dapat perasan ni, dengar, kan. Walaupun dia dah baca Fatihah, tetapi kalau dia tahu yang imam tak baca Fatihah, imam rukuk, dia tak boleh ikut. Dia panduan dia begini, panduan dia, kadang-kadang kita dalam sembahyang ni kita keliru, tahu, kita keliru. Kadang-kadang imam tak baca tak baca tahiyat awal, dia terus bangun. Itu kadang-kadang makmum tu ada jadi 2 kumpulan, ada nak ikut, ada tak nak ikut, kan. Ada yang subhanallah macam-macam laku, kan. Senangnya kita kena ulang kaji balik bab solat kita, betul-betul fahamkan dalam minda kita mana wajib, mana sunat. Senang. Mana rukun, mana sunat. Kita kena asingkan tu. So bila kita dah dalam mindset kita tahu dah mana rukun, mana sunat, sekarang ni bila imam buat satu perkara yang tiba-tiba menyalahi daripada keadaan biasa, maka sekarang kita waktu tu juga mindset kita terus hukum. Dia tinggal sunat ke dia tinggal wajib? Senang cerita itu. Dia tinggal sunat ke dia tinggal wajib? Kalau dia tinggal sunat, ikut saja, kan. Tapi kalau dia tinggal wajib, jangan diikut. Itu senang cerita, kan. Sebab kalau dia tinggal wajib, batal sembahyang. Tetapi kita tak hukum dia batal lagi. Sebab apa kita tak hukum dia batal? Perbuatannya itu batal kerana mungkin dia terlupa tak batal, kan. Kalau sengaja baru batal. Baik. Maka begitu juga macam imam tak baca Fatihah tadi, dia tinggal apa? Fatihah rukun, kan. Fatihah rukun, dia tinggal wajib, tiba-tiba dia rukuk. Batal tak? Batal lah kalau sengaja. Oleh kerana itu kita tak boleh nak ikut dia rukuk semua. Sebab apa? Sebab solat dia tu pada zahirnya dah batal. Tetapi kita tak menghukum dia batal pasal apa? Pasal kita masih boleh ihtimal kata dia terlupa, kan. Dia terlupa. Oleh kerana dia terlupa, orang lupa tak batal lagi. Nak tahu batal tak batal, tunggu sampai habis dia solat berapa rakaat, kan. Barulah boleh putuskan waktu tu, kan.
Oleh kerana itu kalau kita nak ikut dia juga, adalah cara-caranya. Baik. Apa yang boleh dilakukan oleh makmum ialah salah satu daripada dua perkara. Kalau berlaku macam tu, apa yang makmum kena buat? Yang pertama, dia niat mufaraqah. Senang ceritanya, kalau kita tak tahu, kalau kita tenggelam punca kan, kalau kita tenggelam punca, kita niat mufaraqah lah kan. Kita tak tahu sangat skill-skill ilmu dalam tentang buat solat ni. Ingat perkataan keramat ni, itulah mufaraqah kan. Kalau kita jadi makmum, ingat perkataan keramat ni, mufaraqah. Jadi benda pelik-pelik yang aku tak tahu nak buat apa, mufaraqah, senang cerita kan. Nak selamatkan solat kita kan. Kalau kita tahu tak apa, ni tak tahu nak buat apa, tenggelam punca mufaraqah, selamat. Maksud mufaraqah itu ialah niat dalam hati kita, aku dah tak ikut imam lagi dah sekarang ni. Itu kan, aku mufaraqah dari imam, aku tak ikut imam dah sekarang ni, ataupun aku sekarang sembahyang seorang diri ya balik. Itu niat mufaraqah kan. Kerana niat itu sambunglah terus habis seorang-seorang. Itu poin dia kalau kita nak menyelamatkan solat kita dalam keadaan kita tenggelam punca. So bila kita tenggelam punca, imam buat perkara yang kita tak tahu nak buat macam mana, kita niat mufaraqah lah, nanti tahu kan. Baik. Tapi kalau kita tahu nak ikut lagi imam, macam mana cara dia? Yang kedua, pilihan yang kedua, dia terus berniat, dia terus menjadi makmum, kita tak mufaraqah, kita terus jadi makmum juga kepada imam tersebut, tapi dengan anggapan imam terlupa membaca Fatihah. Kita ada sangkaan lah imam terlupa. Tapi kalau kita confident kata imam itu memang sengaja tak baca, memang tak boleh ikut lah. Kalau kita confident ni macam mana? Dia ni baru belajar buat sembahyang ni kan, contohnya kan. Aku sure dia ni tak erti ni kan, contoh. Jangan dia ikut lah. Kalau kita ada confident, memang batal sungguh lah sembahyang dia kan. Tapi kalau lah ustaz jadi imam, Tok Imam jadi imam, takkan Tok Imam tak tahu kata Fatihah tu rukun kan. Jadi yang tu kita anggap kata dia terlupa kan, kita anggap dia terlupa. Maka dengan sebab kelupaan itu, solat imam masih belum batal. Oleh kerana masih ada andaian dia lupa, maka solat dia tak batal lagi. Tapi kita tak boleh ikut perbuatan dia. Oleh itu, makmum hendaklah terus berdiri menanti imam menghabiskan rakaat yang sedang dilakukannya dengan urutan tata cara solatnya seperti berikut. Macam ni, satu. Bila dia lupa baca Fatihah, dia rokok, kita terus berdiri. Kita terus berdiri, tunggu lagi kan. Apabila imam bangun dari rakaat pertama, biarlah dia rukuk, biarlah dia sujud. Kita tunggu juga berdiri. Jadi apabila imam bangun dari rakaat pertama, menurut sangkaan dia ingatkan selesai dah rakaat pertama dia kan. Maka makmum pun terus bersama imam. Bila dia bangun, kita pun join lagi dia pada rakaat yang kedua yang dia bangun tu, rakaat yang kedua yang dia sangka kan. Makmum terus berdiri bersama imam, tunggu sampailah imam bersama imam dalam pendirian itu, sehinggalah imam, apabila imam rokok dan sujud, maka makmum pun rokok dan sujud bersama imam. Jadi imam tadi dia dah rokok, dia dah sujud, kita berdiri lagi. Kemudian bila dia bangun membaca Fatihah pada rakaat seterusnya, kita dah baca Fatihah dah, tak apalah kan, tunggu lagi. Kemudian dia rokok semula pada rakaat kedua yang dia anggap, maka kita rokok pada tu, kita rokok dengan dia kan, sujud dengan dia. Kemudian dia pun bila bangun daripada sujud yang kedua, dia duduk untuk baca tasyahud awal pula dah kan. Kita rakaat pertama mana ada tasyahud awal kan, rakaat pertama kan. Kemudian B, apabila imam duduk untuk membaca tasyahud awal pada rakaat yang kedua yang disangka olehnya, dia sangka kata itu rakaat kedua, maka makmum tidak boleh duduk bersamanya, malah hendaklah bangun berdiri menanti imam dalam keadaan berdiri. Boleh faham mana? Boleh nampak tak? So bila dia duduk untuk baca tasyahud awal, kita jangan duduk, kita bangun tunggu dia berdiri. Sebab apa? Sebab dia tak apa, dia tak tahu. Dia tak tahu, kita tahu. Kita tahu. Bolehkah kita dalam keadaan sengaja, kita sengaja rakaat pertama duduk baca tahiyat awal? Tak boleh, batal sembahyang kan, tak boleh, sebab tidak disyariatkan tasyahud awal itu pada rakaat pertama, tak ada syariat. Benda yang kita buat tak ada syariat, maka batal sembahyang kan. Maka oleh kerana kita tahu kita tak boleh duduk, kita kena bangun berdiri. So kita berdiri, kita tunggulah dia. Setelah dia berdiri dan imam masih duduk membaca tasyahud awal, masa kita berdiri itu imam duduk baca tasyahud awal, makmum jangan membaca Fatihah lagi, kita jangan baca Fatihah lagi. Tunggu sampailah dia bangun pula, barulah kita start baca Fatihah. Kerana bacaan itu tidak dikira disebabkan imam belum berdiri. Kena tunggu imam bangun berdiri dulu. Dah dia bangun, Allahu Akbar, dia dah bersangka kata dia masuk rakaat ketiga lah. Walhal itu rakaat kedua kan.
Maka bila dia dah bangun berdiri, barulah kita baca Fatihah. Baik. Apabila imam bangun berdiri daripada tasyahud awalnya, barulah makmum membaca Fatihah. Dia bangun, baru kita baca Fatihah. Kemudian apabila imam selesai membaca Fatihah, pada rakaat itu makmum pun ikut rukuk serta sujud bersama imam. Barulah bila dia rukuk, kita rukuk, dia sujud, kita sujud. Berarti itu rakaat kedua kita dan rakaat ketiga yang disangka. Bukan rakaat ketiga imam, rakaat yang imam sangka rakaat ketiga, kan. Apabila imam bangun daripada rakaat ketiga menurut sangkaannya, maka makmum hendaklah bangun bersama imam. Patutnya kita rakaat kedua kita baca tasyahud awal, kan. Tu beza, kita kena tahu tasyahud awal wajib ke sunat. Sunat. Kita dah tahu beza dah, sunat. So imam dah tinggalkan. So bila imam tinggalkan, kita ikut saja dia tinggalkan, kan. Jangan kita duduk pula, kan. Bangun saja. Walaupun imam menyangka itu rakaat ketiga, kan, tapi kita tetap anggap rakaat kedua, cumanya imam tinggal tasyahud awal. Tak apalah, dia tinggal, kita tinggal lah, kan. Maka makmum hendaklah bangun bersama imam dan dia tidak boleh duduk untuk membaca tasyahud. Jika dia duduk untuk membaca tasyahud, batal solatnya. Jadi jangan kita bercanggah dengan imam dalam perkara-perkara yang nyata. Ada juga perkara yang bila imam tak baca tasyahud awal, tetapi kita duduk baca, ada keadaannya yang tak batal, iaitulah kalau kita yakin yang imam itu, kita tahu yang imam itu sebelum dia bangun tadi dia duduk istirahat. Dia duduk istirahat, okey. So kalau dia biasanya kebanyakan orang dia duduk istirahat lah, kan. Duduk istirahat pada rakaat yang ganjil. Pada rakaat yang ganjil itu, rakaat pertama, rakaat ketiga, kan, kita duduk istirahat sekejap sebelum kita nak bangun. So kalau kita tahu yang imam itu dia duduk istirahat, dan saya kena kunci jam pasal saya kena timing, kan. Dah lagi 2 minit lagi lebih kurang. Kalau kita tahu imam duduk istirahat, lalu kita pun duduk istirahat, kemudian imam bangun, dia tak baca tahiyat, makmum terus baca tahiyat, yang tu tak batal lagi solat makmum. Pasal apa? Tapi walaupun eloknya jangan dibuat, eloknya terus ikut. Tapi kalau makmum terus juga baca tahiyat, tidak batal sebab dia tak panggil percanggahan, melakukan apa yang tidak dibuat oleh imam. Yang ni dia melakukan apa yang imam buat. Iaitulah imam duduk juga, cumanya imam duduk sekejap, dia duduk lama, kan. Tetapi jangan dibuatlah, kalau seeloknya jangan dibuat, kan. Baik. Kemudian apabila imam selesai rakaat keempat seperti yang disangkanya, lantas dia pun terus duduk untuk membaca tasyahud akhir, maka makmum jangan duduk untuk tasyahud akhir tu. Sebaliknya hendaklah dia memilih sama ada mufaraqah. Jadi bila sampai kepada rakaat yang ketiga kita, imam tu sangka kata dia rakaat keempat, imam memang tak ingat juga, dia duduk baca tahiyat akhir. Waktu tu kita jangan duduklah, kita baru rakaat ketiga, kan. Kita bangunlah berdiri, kita bangun berdiri. So kalau kita bangun berdiri tu kita boleh pilih, kita niat mufaraqah pun boleh, kita tunggu pun boleh. Tunggu apa lagi, dia duduk baca tahiyat akhir dah tak kira salam, kan. Tunggu mana lah tahu kok dia boleh teringat lagi lepas tu, kan. Harap-harap kok dia ingat, kan. Mana tahu dia ingat, macam mana dia nak ingat? Mana tahu dia perasan orang lain semua bangun belakang dia, pasal apa? Dia seorang-seorang duduk ni, kan. Barangkali dia teringat, maka dia teringat, dia boleh bangun balik, tak apa, kita boleh ikutlah. Jadi kita ada 2 pilihan. Masa imam duduk tahiyat akhir tadi ni, kita ada 2 pilihan, tapi jangan kita duduk, kita bangun, maka kita pilih. Kita niat mufaraqah, kita habiskan sembahyang sendiri-sendiri, ataupun kita tunggu lagi sampai kita confirm dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ingat juga, sampai ke sud imam ni tak ingat juga, kan. Waktu tu kita pun terus sambung sembahyang sendiri je lah, kan. Jadi kita ada 2 pilihan untuk buat. Jadi kita tunggu tu kalau imam teringat tentang kelupaannya lalu bangun sebelum memberi salam, atau tidak berapa lama selepas memberi salam. Atas dasar ada kemungkinan imam teringat kelupaannya, maka makmum boleh terus menanti sambil berdiri dan jangan baca Fatihahnya lagi, kan. Kalau kita nak tunggu, jangan kita baca Fatihah. Sanggup lah. Sanggup tunggu sampai kalau tak sanggup, mufaraqah terus lah, niat mufaraqah terus, kan. Tapi kalau kita nak tunggu, jangan baca Fatihah lagi. Biarlah dia baca tahiyat akhir sampai habis, mana tahu kalau dia ingat, kan. Kita nak ingatkan dia boleh tak? Subhanallah, boleh kita nak mengingatkan kelupaan dia. Subhanallah, kan. Kok dia ingat tapi dia tak ingat juga. Subhanallah, dia tak ingat juga, kan. Dia tak tahu tam mana salah aku ni, kan. Tapi kalau kita harapkan dia bangun, kemudian
dia tak selagi dia belum habis baca tahiyat tu, kita tak boleh baca Fatihah lagi pasal kita mengharapkan dia bangun. Kalau kita nak habis juga, kita niat barakah terus, baca Fatihah, selesaikan sendiri. Okey? Itu cara dia. Begitu juga kalau kita masih mengharapkan lagi, dia dah bagi salam pun kita duduk harap lagi, kok dia ingat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita masih mengharapkan lagi, kok dia ingat. Dah habis dah sembahyang. Habis sembahyang pun kalau berhenti tak lama, masih boleh sambung lagi. Kan? Kalau berhenti tu tak lama pada huruf, masih boleh sambung kalau dia teringat. Kan? Manalah tahu tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok orang lain semua biri lagi. Rupanya aku tertinggal satu rakaat. Dia pun waktu tu dia teringat, dia bangun, dia sambung balik. Walaupun dia dah bagi salam, dia boleh sambung balik. Asalkan tidak lama. Kalau makmum nak ikut je sampai tahun tu, boleh. Kalau makmum nak tunggu. Tapi tunggu-tunggu, dia tengok kita, dia buat tak peduli, dia duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak payahlah, kita habis sendiri je lah. Kan? Apabila imam beri salam dan makmum yakin imam terlupa dan dia masih menaruh harapan imam akan teringat kelupaannya, maka hendaklah ditunggu satu lagi tempoh masa. Kalau ditunggu, jika telah berlalu tempoh masa yang lama, kalau tunggu pun lama, ataupun tunggu tak lama, tapi imam tu terus bangun, keluar surah terus, tak payah tunggu lagi lah kan. Walaupun tak lama, dia dah keluar dah kan, jadi kalau dia masih duduk tapi tak lama, kita masih mengharapkan lagi, boleh je kita nak tunggu tanpa niat mufaraqah kan. Ketika itu bila dah ternyata lama imam tu tak sambung lagi sembahyang dia, maka ketika itu kita makmum hendaklah menyempurnakan solatnya. Itulah caranya kalau kita tahu imam tinggal Fatihah. Jadi sekarang ni kita kena tahu di mana yang tempat yang sunat, di mana tempat yang wajib. Macam tadi kita tahu kan, imam tinggalkan baca tasyahud awal, kita tahu sunat, maka kita ikut. Kan, kita ikut. Jadi poin ni ialah bila berlaku perkara-perkara yang di luar dugaan tu, kita kena ingat wajib ke sunat, supaya kita nak buat pengukuran. Tapi kadang-kadang kita confuse juga wajib sunat pun kan, tindakan tu. Kalau confuse, ingatlah perkataan itu, perkataan mufaraqah tu kan. Baik, jadi sampai sekat itu saja dulu. Masuk dah waktu isyak kan? Kita terus sampai sekat itu saja dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.